Ustazah, macam mana saya nak kekal baik sedangkan suami saya belum baik, anak-anak saya belum baik, jiran tetangga saya belum baik? Kekal buat kebaikan musliman. Kerana apabila kita buat kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan gandaan pahala kepada kita. Apa bukti? Man amila salihan fali nafsi. Siapa yang buat amal soleh, buat kebaikan, itu untuk diri kamu sendiri. Sebab itu Nabi bagi contoh pada kita apa? Disakiti, Nabi tidak kembali menyakiti. Nabi kekal menabur bunga-bunga kebaikan muslimat. Masya Allah, malaikat boleh menyamar depan Rasulullah. Ya Rasulullah, ingin aku bunuhkah orang yang menyakitimu itu? Kalau mereka ini orang yang mengetahui, mereka takkan melakukan demikian padaku. Maksud muslimat, kalau kamu mengaku orang yang lebih alim daripada orang yang menyakitimu, maka serahkan segalanya kepada Allah. Anak-anak datang, mama ni kawan dah buat jahat macam tu pun mama masih lagi nak buat baik dengan dia. Muslimat, kita bukan buat baik kerana dia, tapi kita buat baik kerana Allah. Ini akhlak. Rasai indahnya muslimat. Sebab itu bila orang dah mati, baru kebanyakan orang sebut, lah ustazah, arwah tu dulu ingat lagi ustazah, kalau dia masuk pejabat daripada tempat kereta dia sampai dekat kursi dia duduk tu, dia nampak tisu, kulit gula-gula, dia akan kutip satu-satu buang masuk tong sampah. Sekarang ni ustazah seminggu baru dia tak ada. Cleaner kami pula cuti, kotor bersepah. Dulu kalau arwah tu ada, tak ada macam ni tempat kami bersih ustazah. Tu dah mati baru orang nampak muslimat. Sebab itu hari ni biar kita buat kebaikan tu benda yang kecil, benda yang sikit, tapi kekal istiqamah. Nanti kalau hari ni orang tak puji, orang tak angkat pun, bila kita mati insya-Allah terbuka luas barzah kita yang sempit. Sempit barzah muslimat. Semua orang takut nak mati. Kan? Ternyata dah di telinga kita kerap mendengar. Saya dari kecil lagi diperdengarkan lagu ni. Mati itu terlalu sakit di dalam kubur, tempat yang sempit, ular dan kala datang menggigit, papan dan bumi pula menghimpit. Kita dengar ni takut nak mati. Kan ada orang yang berani nak mati dah. Takut nak mati muslimat sebab sempit. Tapi kenapa yang sempit tu boleh luas? Sebab ketika kamu hidup bersama dengan Al-Quran, ikut apa yang Nabi pesan, kekal buat baik. Walaupun yang kita buat baik tu baru kecil sikit di mata orang lain, nanti bila kita mati menjadi sebutan orang lain, kubur kita menjadi luas, yang gelap menjadi terang. Wahai Allah, amal aku yang mana ni? Sebab dulu engkau istiqamah melakukan kebaikan, akhlak yang baik, bukan untuk dipandang oleh makhluk, tapi untuk dipandang oleh Khalik. Tuhan, patutlah dulu kecil hati selalu sangat, orang tak angkat dengan amalan yang kecil tu. Tapi bila mati, ini penyebab lapang barzah kita muslimat. Minta dengan Allah, Allah bagi kekuatan untuk kekal dengan akhlak yang baik, walau sekecil-kecil. Pelajari anak-anak kita yang kecil-kecil ni, kadang-kadang mereka membawa hidayah muslimat. Apa contoh kan? Ibu-ibu tadi dekat sekolah, cikgu ajar kalau nak masuk tandas mesti masuk dengan kaki kiri, nak keluar mesti dengan kaki kanan. Kita dah 50 tahun hidup, tak pernah kisah kaki kanan, kaki kiri, yang penting keluar lega. Betul tak muslimat? Kan? Tak kisah dah. Rupanya Masya Allah, bila anak sebut macam tu, kita setiap nak masuk tu, lupa lagi, tukar balik lah ya Allah kaki kiri. Kita tukar tu sebab apa? Sebab nak ikut Nabi. Nabi ajar ni. Masuk pula dalam tandas, anak-anak kata, cikgu kata kena tutup aurat. Tutup aurat pakai telekung ke dalam tandas? Tak payah. Bukan nak suruh pakai tudung yang labuh, bukan nak suruh pakai tuala yang besar, panas kita dalam tu. Kan kita kadang dapat tuala kecil, muslimat dirahmati Allah, bila kenduri kahwin kan, kita kata apa bungkus gula-gula dalam tuala kecil ni kan. Rumah besar kaya kan, main bagi tuala kecil kat orang. Pandang yang baik, yang positifnya kat mana. Buka gula-gula tu makan, simpan. Hok yang tuala kecil tu sangkut dalam bilik air. Untuk apa? Setiap kali kita masuk dalam bilik air nak qada hajat, letak tinggi atas kepala kita ni. Sunnah. Selama ni kita tak buat, Masya Allah, sunnah.
Ni teringat petang ni teringat, tapi lupa nak letak tuala kecil dalam bilik air, kan? Tapi teringat Allah, lupa lagi, asyik lupa. Benda kecil selalu kita lupa muslimat. Maka bila lupa tapi teringat tu, apa yang kita boleh letak? Angkat gayung letak atas kepala. Pasal apa angkat gayung letak atas kepala? Buruk benar Tuhan, mujur aku seorang-seorang ni, tak ada siapa nampak. Kalau ada orang nampak hak jenis bilik air ada cermin depan tu, buruk benar gayung atas kepala. Lepas ni keluar je aku akan ambil tuala kecil ni gantung dalam bilik air supaya tak lupa dah. Sebab buruk benar rupa kita buh gayung atas kepala tadi. Muslimat kecil tapi masya-Allah kita niat nak ikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kita mulakan dengan yang kecil, insya-Allah tak berat untuk melakukan yang besar. Kita bila dengar majlis ilmu, tahu satu benda yang besar tu, malam ni saya nak buat ustazah. Balik ni saya nak jadi manusia yang paling sabar. Tak nak dah jadi manusia yang sikit-sikit hilang sabar, sikit-sikit hilang sabar. Okey, kan ini bagus orang datang majlis ilmu, dapat ilmu terus buat, dapat ilmu terus buat. Masuk je dalam kereta buka handphone. Ibu-ibu tadi kan, ayah kan dia keluar tak tahu siapa entah ambil ayah depan rumah orang perempuan. Ni aku nak marah ni, baru baca WhatsApp belum sampai rumah lagi muslimat. Sebab kita plan nak buat satu yang besar tapi selalunya gagal. Meh kita mulakan dengan yang kecil. Syarat dia adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Penang faham ke baru dua perkara ni? Okey, pertama tadi hubungan kita dengan Quran, yang kedua akhlak, masya-Allah. Yang ketiga, muslimat dirahmati Allah, jom kita jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam hal membayar. Membayar apa ni? Sudah pasti kalau kita berhutang, membayar hutang. Muslimat dirahmati Allah, ada ramai orang yang punya masalah berhutang tapi sengaja tak mau bayar. Ini orang yang tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita diuji Allah, memang kita perlu berhutang. Di Malaysia contoh, orang Penang ustazah tak tahulah, beli rumah hutang, muslimat dirahmati Allah, beli kereta hutang. Kadang rumah kereta memang kenapa kita mampu nak membayar hutang tu sebab kita ada gaji, tiap-tiap hujung bulan kita selesaikan. Tapi kadang kita diuji Allah, anak berderet-deret sakit, masuk hospital, tayar kereta pancit, kita terpaksa jumpa dengan kawan kita nak pinjam duit RM500, aku janji hujung bulan ni aku bayar. Muslimat, kenapa kita berjanji untuk bayar hujung bulan ni kalau kita tak mampu? Janji itu ditulis oleh malaikat Allah. Sebab itu jangan sengaja tidak mau membayar hutang. Kamu rasa kamu ada hutang, muslimat dirahmati Allah, kerja keras, berusaha sungguh-sungguh macam mana kita nak selesaikan hutang-hutang kita. Walaupun sedikit, sebelum tarikh mati kita. Bertemu dengan orang yang kita hutangi. Kak, kan saya janji nak bayar hujung bulan 10. Ternyata sekarang ni hujung bulan 10 dah. Anak saya pula tak sihat kan. Pergi hospital ni tak baik, hospital ni tak baik. Hampir habis gaji saya. Saya tak mampu bayar hutang hujung bulan ni. Saya minta tangguh lagi sekali kak. Itu minta muslimat, minta datang kepada dia sebab kita nak memungkiri janji bukan dengan sengaja. Lalu muslimat dirahmati Allah, kita sebut, ya Allah Tuhan, gandakanlah rezekiku bulan depan untuk bayar hutang. Cari apa saja usaha yang boleh kita membayar hutang. Tetapi kalau sampai mati, Allah tahu tak kamu sengaja tak nak bayar hutang. Muslimat, ada ramai orang yang dihutangi oleh saudara mara, adik-beradik, jiran tetangga datang bertemu ustazah. Masalahnya ustazah, dia tu sengaja tak nak bayar hutang. Mana akak tahu dia sengaja? Tu tengok kat Facebook dia ustazah, pergi London, balik beg beranak-anak pula. Tu kadang-kadang dia zaman Facebook ni muslimat dirahmati Allah, kalau orang sudah benci, sakit hati, dia godam segala, ambil tahu segala dalam tu saja. Padahal kita tak tahu, mungkin dia pergi tu free of charge kan, bos belanja dan sebagainya. Jadi jangan kita zon, ada sangka-sangka di dalam bertemu dengan dia. Ke kau lupa kau dah hutang duit akak RM500 ni? Sebab menjadi tanggungjawab kita yang memberi hutang juga untuk memberi ingat kepada orang yang berhutang. Takut kau terlupa sebab pergi London baru ni, beli pula barang macam-macam, agih dekat office, takkan tak ada duit kot. Akak nak daripada RM500 tu luak RM50 sebulan pun jadilah. Kita kena terus terang dengan dia muslimat. Sebab memang ada jenis manusia asal berhutang lupa, asal berhutang lupa. Jadi tanggungjawab kita juga untuk ingatkan. Muslimat dirahmati Allah, seandainya ada hamba Allah ini yang sengaja mati dengan tak mau membayar hutang, apa jaminan Allah? Sebab itu bila kita ada ilmu ni, hidup kita lapang, tenang muslimat.
Apa jaminan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang sengaja tidak membayar hutang, nanti di mahsyar Allah lambat persoalan dia di hadapan Allah. Dia tunggu, punya tunggu, orang masuk syurga belaka dah. Dia duk rasa aku dulu banyak juga amal soleh, tapi kenapa Allah tak jemput lagi masuk dalam syurga? Kata Allah, muslimat, sebab ada sengaja dia tak mau membayar hutang. Sekarang kamu cari orang yang kamu hutangi dulu, bayar hutang dengan dia. Kita boleh jawab depan Allah, kat mana aku nak cari ya Allah, dan dengan apa aku nak bayar? Harta benda semua tak ada dah, duit kita tak bawa mati, muslimat dirahmati Allah, tak boleh bayar. Maka Allah suruh kita bayar dengan apa, muslimat? Amal soleh yang dicatatkan sebagai pahala untuk kamu, pindahkan kepada orang tu. Wa na'udzubillah. Dah dipindahkan, maka zero lah kita, muslimat dirahmati Allah. Kata si fulan tak terbayar lagi hutang dia, memang sengaja hidup tak mau membayar hutang. Lalu Allah suruh ambil dosa-dosa orang yang dihutangi itu, pindahkan kepada si fulan. Muslimat, kita baca ni dalam Ustazah di Masjid Ar-Ridwan setiap bulan 2 kali, Sabtu kedua dan ketiga, Hulu Kelang, sebut tentang wasiat Imam Bukhari, muslimat dirahmati Allah. Menggigil tubuh. Ini Nabi cakap ni ya Allah. Boleh hapus segala amalan kita, muflis kita di akhirat, kerana semata-mata atas dunia ni kita berhutang sengaja tak mau bayar. Maka bayangkan, muslimat, orang yang berhutang akan bekerja keras, minta menangis dengan Allah, aku ada hutang ya Allah, aku nak bayar sebelum mati, tolong gandakan rezekiku ya Allah, berkati setiap pekerjaanku ya Allah. Kalau sungguh-sungguh nak bayar hutang, Allah buka jalan untuk peluang-peluang rezeki, muslimat. Tapi kalau sengaja kamu memang ada niat tak mau bayar, sebab tu buat bisnes ni tak jadi, buat ni tak jadi, buat ni tak jadi. Sebab apa? Memang ada niat tak nak bayar. Alah, hutang duit abang sendiri, takkanlah dia berkira Allah hutang duit best friend, dia pun kaya tak pernah minta. Ustazah, Allah kata mu berhutang, kamu janji nak bayar, Allah tak kisah dah orang yang kamu hutangi tu minta ke tidak. Lebih dahsyat hutang duit mak sendiri. Takkanlah mak tak ampunkan, Ustazah, hutang duit mak pun ada duit pencen tiap-tiap bulan. Ni muslimat, kadang tolong muhasabah, kenapa kita bekerja bagai nak rak tapi tak mampu bayar hutang. Sebab kamu sengaja mencari rezeki, tetapi rezeki Allah ni kamu salah gunakan. Ada hutang sengaja tak mau bayar. Dan wahai orang yang dihutangi, kita dapat ilmu pada hari ni, kita jadi tenang, lapang dengan janji Allah yang tadi. Betul tak? Kita dah minta, Ustazah, kan, daripada putus silaturahim, saya pun buat diam lah. Dia bukan tak tahu, tiap-tiap bulan saya hantar WhatsApp ingatkan, tapi dia masih tak nak bayar, Ustazah. Kan, jadi apa yang menjadi kelapangan, Kak, kita daripada putus silaturahim, mudah-mudahan amal kita banyak mana sangat yang diterima Allah. Kalau dia tak mau bayar sampai ke mati, insya-Allah tadi itulah jaminan Allah ketika kita berdiri di mahsyar Allah, muslimat. Sebab itu masya-Allah, ilmu ni akan mengubah manusia daripada tak baik kepada yang lebih baik, sama ada kita orang yang berhutang ataupun orang yang memberi hutang. Faham, muslimat?